So, Malaysia memiliki kelompok kelima tertinggi di dunia, iaitu tempat keempat dan tempat teratas di Asia Tenggara dalam penebusan media sosial mudah alih. Kalau kita tengok kajian dijalankan oleh Hootsuite and We Are Social dalam laporan terkini di 2019, memang rakyat Malaysia ni dah hebat dalam media sosial. So, nombor 1 di Asia Tenggara, Singapura pun kalah dengan kita. Singapura nombor 6 di dunia, Thailand tempat ke-8 di dunia dan Filipina tempat ke-10 di dunia. Secara puratanya, seorang rakyat Malaysia membutuhkan 2 jam 59 minit sehari untuk media sosial. So, 2 jam 59 minit ni, rakyat Malaysia 30 juta lebih. Termasuklah orang yang ada pusat serenti, budak yang tak pakai handphone, kita yang tak pakai handphone. So kalau tolak-tolak yang tu, rasanya lebih banyak masa orang yang pakai handphone ni untuk media sosial lah. So bagi saya, bukan alasan suka berkomunikasi ni bukan alasan untuk tak boleh bekerja pada rumah lah. Okey, mengenai dengan sosial dunia 2020, yang paling banyak digunakan oleh 2,449 juta orang penduduk di dunia adalah Facebook. Walaupun Facebook ni yang agak lama, tapi still lagi berada di tempat yang teratas lah. Saya pun tak pasti statista.com macam mana dapat kerja, sebab kalau kita tengok agak kontra dengan pendapat pelajar generasi baru sekarang. Bila sebut Facebook ni, dia rasa macam kita ni dah terlalu tua, dah outdated lah. Sekarang ni kalau kita tengok remaja-remaja sekarang banyak pakai Instagram, Twitter, Facebook. Bagi mereka ni agak ketinggalan lah. Dan yang paling glamour sekarang TikTok lah. Banyak sangat TikTok. Kalau buka Facebook kita tu, video TikTok tu terlalu banyak lah. Dan lalu WhatsApp masih lagi pada 3. WhatsApp ni pun kalau kita banyak media sosial yang masuk lepas tu, saya akan WhatsApp, Telegram, WeChat, tapi kita masih lagi selesa menggunakan WhatsApp lah sampai masa sekarang. Okey, untuk maklumat semua mampu telah meluapkan satu panduan ketika penggunaan media sosial perkhidmatan awam. Tak silap saya, benda ni dikeluarkan pada 2009 ataupun 2007. Dan saya juga tengok ada beberapa kementerian telah menggunakan etika dan menjadikan etika dan kualiti mampu ni sebagai panduan lah. Saya tengok KTM dah guna, Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum ni pun dah guna. So, yang itulah mungkin ada lain dah guna, cuma saya tak dapat maklumat tu. Saya dapat maklumat 2 kementerian itulah yang telah menggunakan, mewujudkan etika penggunaan media sosial perkhidmatan awam dan dijadikan yang mampu ni dijadikan sebagai panduan mereka lah. Okay. Ketika kita semua, kita masih terikat dengan terma dan syarat perkhidmatan walaupun kita menggunakan media sosial. Sebab prinsip media sosial ni sama sahaja seperti yang dipakai dengan media-media lain lah. Mesyuarat sama je, cuma kita menggunakan media sosial sebagai medium untuk kita berhubung. Sama ada rasmi atau peribadi, sama seperti yang terpakai bagi media lain. Okey. Staf dilarang sama sekali kalau boleh menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi suatu pejabat. Dia ni memang sukar untuk kita kawal, untuk kita larang lah. Sebab kalau kita nak masuk media sosial, contohnya kalau kita, saya rasa kebanyakan jabatan dah ada Facebook sendiri. Memasukkan kita nak kawal lah. Nak masuk kes jabatan, kita nak kena masuk Facebook kita sendiri. Dah semasa tu kita memang kita tengok jugalah baru kita boleh masuk tu. So, kalau kata WhatsApp jabatan, grup WhatsApp pejabat kita nak masuk, kita tertengok juga WhatsApp lain, WhatsApp kawan-kawan, grup sekolah anak, grup alumni, semua kita akan masuk. Tapi kita sebagai penegak awam ni, kalau boleh kita kontrol sendiri lah. Ketua jabatan pun nak mantau selalu, memang sukalah. Kadang ketua jabatan pun pakai juga, kita tak boleh nafikan lah. Okay, seterusnya berhati-hati supaya tidak mendedahkan sebarang maklumat rasmi. Yang ni kadang-kadang menjadi tabiat setengah segelintir pada kita lah.
nak menjadi orang pertama yang dapat maklumat ni, nak menjadi hero lah. So aku orang pertama dapat maklumat ni, aku nak forward macam mana pun. So agak membahaya lah, takut terbocor pada pihak lain. Okay, elakkan komen yang melibatkan isu urgensi dan serangan peribadi pada orang lain. So kalau rasa isu tu ada agak sulit, tak perlulah kita siabatkan benda tu, tak perlu viralkan lah. Okay, semak ketepatan dan sensitiviti maklumat sebelum menghantar. Tambah pada waktu sekarang ni dengan COVID-19 ni, memang banyak maklumat yang kurang tepat dan agak sensitif lah. Sebab tu kalau saya tengok sedap khabar KKM, maksudnya mereka tak keluarkan pun jumlah yang positif COVID-19 ni, jumlah berdasarkan bangsa, berdasarkan agama memang agak sensitif lah. Dan kalau kita tengok kelas-kelas pun agak sensitif, so kalau boleh tak perlulah kita hantar benda-benda macam tu. Okey, perkasian maklumat yang berkaitan dengan hak cipta dan harta intelek perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkenaan. So kadang kita forward lagu orang, kita jual, ada setengah orang tu jual video, nak video movie ni RM5 aku forward kan. So yang tu memang salah lah. So kalau nak guna, kita perlu mendapat kebenaran pada pihak berkenaan. Dan sekiranya terdapat kesilapan pada maklumat yang dihebahkan, kita kena mengaku pada umum, buat pemutulan dan mohon maaf kepada pihak berkenaan secara terus dalam laman sosial yang terlibat. Contohnya lah, saya pergi kata Cik Rafizi, kemudian pendaftar kanan tu nak nikah dua. So benda tu memang tak tepat lah. Kalau benda tu tak tepat, saya kena buat pemutulan, saya kena mohon maaf secara terus dalam laman sosial. So kalau kata dalam Facebook lah, sebab saya tengok dia sedepa bergaduh pula, so saya kena buat itu lah. So berhati-hati, kalau rasa maklumat tu orang tepat, kita simpan dan dipaksa lah. Kalau ada orang forward pun tak perlu lah kita forward balik. Okey, dalam sosial ni kita ada peraturan dan perundangan yang kita gunakan. Satunya atas rahsia rasmi, macam yang tadi ada maklumat yang perlu rahsia, kita rahsia lah. Atau Kementerian 1998, atau Perlindungan Data Peribadi 2010 dan kebenakannya surat arah atau pengarah mampu lah yang digunakan. Okey, beberapa kategori media sosial yang ada untuk kita gunakan berdasarkan keperluan kita. Yang paling kita banyak guna rekan sosial dan sosial media lah. Okey, kategori pertama rekan sosial. Media sosial ini adalah aplikasi yang bolehkan kita dengan kumpulan antara rakan benar dengan minat latar belakang sama, dan selalunya pengguna dalamnya dapat mewujudkan rangkaian ini berdasarkan profil pengguna yang maklumat. Okey, contoh kita buat grup kerja yang pejabat tu biasalah, memang semua dalam grup macam Jatuh Kosong Kongo. So semua yang terlibat macam tu dengan Kongo ataupun ada portfolio masing-masing. Larasnya kewangan dengan kewangannya, kewangan sanggraduannya dan yang lain-lain lagi lah. Okay, yang keduanya aplikasi bermaklumat sosial yang membolehkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola alamat pelbagai media sosial dan maklumat yang terdapat di internet. Kebanyakan aplikasi ini dia akan membenarkan pengguna menggunakan fungsi tag bagi alamat media sosial untuk memudahkan carian dan perkongsian maklumat. Sebenarnya berita sosial yang membolehkan pengguna memuat naik pautan dan bahan berita kepada artikel bagi membolehkan pengguna untuk mengundi populariti bahan yang dibuat naik. Contohnya Reddit, salah satu aplikasinya lah untuk berita sosial. Dan keempatnya pengkesan media, yang ni memang kita selalu tengok, yang selalu kita guna YouTube, Instagram, Flick dan lain-lain lagi. Aplikasi ni dia membolehkan pengguna memuat naik dan menyebarkan bahan multimedia seperti video dan image. Fungsi tambah seperti profil dan komen pengguna juga terdapat pada setengah aplikasi perkongsian media. Okay, sebenarnya microblogging, sebenarnya Twitter lah yang ni yang paling glamour. Dia membolehkan pengguna berkongsi mesej atau status ringkas
yang kemudiannya akan disebarkan kepada pengguna yang telah melanggan untuk menerima maklumat tersebut. Dan akhir sekali yang tak kurang glamournya, blog komen dan forum, di mana forum dalam talian yang membenarkan pengguna berkomunikasi dengan mengemukakan mesej berkaitan topik yang dibincangkan. Okey, saya rasa semua dah baca dah panduan bekerja dari rumah yang dikeluarkan oleh pejabat penaftar. Sebaik saja PKP diisytiharkan lah. Okey, untuk bekerja pada rumah, pegawai yang diarahkan bekerja pada rumah, perkara berikut perlu dipatuhi lah. Sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat yang ditetapkan. So kalau sebelum ni WP2, kalau kat jabat WP2 maknanya 85 kena dekat rumah. So 85 lah berada di rumah. So kalau kata nak kena keluar sebab lori Gardenia sampai P10, nak kena keluar, maklumkanlah juga pada ketua bahagian. P10 saya minta keluar macam yang kita isi borang kebenaran keluar pejabat. So maklumkan kepada ketua bahagian lah. So kalau nak cuti pun kena minta cuti lah. Tapi kena bersedia sekiranya diarahkan hadir ke pejabat atau lokasi lain. So kalau ketua PTJ, ketua bahagian kita, bila kita merasakan kita perlu hadir ke pejabat untuk buat satu benda yang penting yang tak boleh buat di rumah, kita kena hadir. Ataupun kita kena pergi ke lokasi lain. Contohnya macam saya tengok Cik Fadil ECA Bob dan Cik Ridwan Kemalan Pendaftar Integriti lah. Duk hantar mereka duk hantar bekalan makanan kepada pelajar-pelajar NR. So mereka mendapat arahan, mereka ni masyarakat NR mendapat arahan pada pihak SUP untuk hantar barang-barang makanan, bekalan-bekalan kepada pelajar-pelajar. So mereka kena hadir lah. Tapi kalau ketua jabatan hadir, minta kita hadir ke pejabat atau lokasi lain, minta ketua bahagian kita, penyelai kita keluarkan surat kebenaran. Sebab saya takut ada roadblock, sangkut tak ada surat, dia suruh patah balik. Macam saya main kat Mabuk ni, itulah mayatnya sebab ada satu pengasaran masing ada satu saja roadblock di titik sembilan tu lah. So surat rektor dan Cik Ismi saya dah keluarkan, bila tunjuk surat baru depan lepas lah. Tak nampak slide. Nampak dah slide? Sebab kalau ikut kat sini saya nampak slide ni. Okey, nampak. Okey. Nampak. Nampak dah? Dan seterusnya kita mestilah sentiasa boleh dihubungi. So make sure handphone tu di-charge penuhnya, power bank sentiasa ada. Sebab kalau kita kerja kat pejabat sebelum ni, kalau handphone tinggal kat rumah, yang mana dekat tu sanggup balik rumah, jarak rumah setengah jam pun sanggup balik lagi. So macam tu lah kita duduk rumah. Make sure handphone sentiasa berada di tangan supaya mudah untuk ketua kita berhubungi kita. Dan kalau kita tak mematuhinya, tindakan tertib boleh dikenakan. So buatlah kerja macam biasa, cuma bekerja pada rumah, bukan duduk kat pejabat. Okey, rumah ni setengah orang sekali dah confused bila sebut rumah, dia ingat rumah dia lah. Tapi sebenarnya rumah ni merujuk kepada kediaman pegawai termasuk rumah di kampung. Sebab kita tahu bila PM kita isytiharkan PKP tu, ramai yang tersalah faham, terus balik ke kampung masing-masing. So kalau berada di kampung, mestilah boleh dihubungi serta macam yang saya cakapkan tadi, bersedia untuk kembali ke pejabat atau mana-mana lokasi lain sekiranya diarahkan. Dan diperlukan oleh pengurusan UiTM lah. Ini seperti yang tertulis dalam Perkeliling Chancellor bilangan 6 tahun 2020 yang dimula pakai, dia mula diguna pakai pada 17 Mac 2020. Okey, untuk pelaksanaan tidak pandangan khusus, tapi secara umumnya
Ketua PTJ, pegawai penilai perlu memastikan staf menjalankan tugas masing-masing untuk mengekalkan produktiviti. Kita bayangkanlah cuti raya 4-5 hari pun bila nak masuk kerja tu memang kita agak lemau lah. Bila hari full masuk kerja tu, bila tengok muka big mood, bos tanya pasal apa, tak ada mood lagi nak kerja sebab cuti lama sangat. So bayangkan hari ni dah masuk hari yang ke-29. Kita berada di rumah, kalau duduk saja 2 minggu selepas ni, kalau kata tak sambung dah PKP ni, dah habis PKP nak masuk kerja macam manalah. Keadaan kita sebulan lebih tak buat kerja lah. So ketua PTJ, pegawai penilai dan penilai perlu pastikan staf kita masing-masing buat tugas masing-masing supaya produktiviti tak terjejas lah. Dan memastikan perkhidmatan mesti tak terjejas, terutama proses kerja utama dan proses penting mesti. Kerjasama penghasilan kerja dan pemantauan tertakluk kepada keadaan persekitaran berdasarkan keberadaan staf, teknologi atau cara bersesuaian. So ketua jabatan penilai bolehlah berbincang dengan pekerja masing-masing, kumpulan masing-masing, macam mana kita nak menghasilkan kerja, macam mana hendak dipantau, macam mana nak menghasilkan laporan berdasarkan apa yang kita buat sekarang lah. So kalau kita nak masuk kerja tu nak kena laporkan dalam grup WhatsApp, laporkanlah. Cara yang paling mudah untuk kita buat semua ni. Okey, ketua jabatan juga perlu memastikan kawalan keselamatan dan kerasaan mematuhi peraturan yang sedia ada. Dan sekali bincangkan kaedah komunikasi bersesuaian. Sama ada grup WhatsApp, nak pakai SMS, aku ada seorang dua staf kita yang tak ada smartphone, masih lagi pakai handphone 3 sekupang tu, nak SMS lah. So kalau kata nak guna email lah, tapi saya rasa kebanyakannya akan setuju untuk menggunakan WhatsApp lah. Okey, pemantauan. Ketua jabatan perlu sediakan mekanisme pemantauan keberadaan staf seperti mobile attendance check-in dan lain-lain lah. So kalau staf rasa benda ni agak susah, macam yang saya cakap tadi lah, mungkin kita boleh gunakan aplikasi sedia ada seperti WhatsApp. Kalau kata staf tu patut masuk pukul 8, so pukul 8 ke sebelum pukul 8 masing-masing buka WhatsApp, beritahu kat ketua kita, okey bos, saya dah sampai, saya dah ready untuk bekerja. So kita anggap dia ada hadir lah. Untuk penghasilan kerja, kita boleh gunakan Google Doc dalam mengerjakan Google Dokumen dalam mengerjakan pelaporan. So yang ni pun kita perlu bincangkan. Mungkin setengah orang dia agak fobia dengan IT ni, benda-benda baru ni, so kita boleh gunakan untuk memudahkan semua orang dalam kumpulan kita lah. Sudahlah, kalau nak hantar dokumen melalui WhatsApp ke, nak hantar gambar ke, terpulang kat kita. So semua kena berinovasi, berkreativiti melalui bidang program, terutamanya berkaitan dengan tugas penambahbaikan proses dan lain-lain lah. So semua kena fikirlah macam mana kita nak menghasilkan tugas, nak membuat penambahbaikan proses. Tengok medium perhubungan yang mana yang perlu, cara yang mana yang perlu kita buat lah. So kali ni lah kita nak tengok staf kita kreatif ke tak, otak kita ni berjalan ke tak, selesai otak bersambung ke tak lah. Okey, komunikasi semua perlu kita teruskan dalam pelaksanaan tugas, sebab kita bekerja pada rumah, bukan kita bercuti di rumah. Okey, untuk persediaan awal diri kita, first sekali ingatkan diri semasa PKP ni bekerja daripada rumah. Bekerja dari rumah bukannya kita bercuti. Sebab kalau ikut anak saya yang tadika tu, dia tak sebut PKP, dia tanya bila tadika seminggu pertama tu dia okey, dah seronok cuti, tak payah pergi tadika. Tapi bila masuk minggu kedua, dia mula duk tanya dah bila cuti nak habis, bila nak pergi sekolah, duk tanya kawan-kawan dah tu. Even hari tu saya terpaksa lah bawa dia ronda sat sebab tengok dia agak kemurungan lah kot, tak nampak sekolah. Saya bawa lah dia pusing, sebab tadika dengan rumah saya dekat satu taman, so bawa pusing bagi dia tengok tadika, balik rumah dia happy lah sikit. Okey, sediakan bilik ataupun ruang untuk bekerja di rumah, bekerja dari rumah. So ruang yang bersesuaian lah, tak perlulah sampai macam Cik Imran, rumah dia agak besar di Macang tu. Laman dia kat sebelah tu, saya pernah pergi rumah dia, laman tu boleh buat rumah banglo sebiji lagi. So Cik Imran tak perlulah sampai nak buat bilik baru sebelah tu, nak renovate buat satu bilik untuk dijadikan pejabat. Kecuali lah kalau Cik Imran nak
ruang tu memang akan diguna pakai selepas ni, bolehlah buat untuk benda tu. Cukuplah ruang tu kita ada meja, ada kerusi, ada ruang untuk kita buat kerja lah. So semua benda-benda untuk kita bekerja kita letakkan di situ untuk memudahkan kita lah. Laptop ada situ. Dan kalau kata staff tak ada laptop, nak buat kerja pakai handphone, dia kata payah nak take sebab jari besar. So saya sarankan dalam Shopee ataupun Lazada memang ada jual keyboard untuk kegunaan smartphone. So bolehlah beli. Kalau kata yang wire tu dia guna USB, saya rasa dalam berbelah ringgit dah ada dah. Belah ringgit, 20 ringgit dah. Kalau kata yang canggih sikit tu harga yang 100 lebih, 560 pun dah boleh dah. Cuma bila guna Shopee dengan Lazada ni, tak tahu dah barang saya minta tu pun dah, yang tu order dah seminggu dah tak sampai lagi. Sebab PKP ni lah mungkin perjalanan agak sukar. So seterusnya sesiapa berdisiplin dan sesiapa bersedia. Disiplin ni disiplin macam kita pergi kerja macam biasa lah. Start kerja pukul 8 lah kita start kerja. Kalau kata sebelum ni bos kata minum, bos bagi sejam lah kita pergi minum. Dan sesiapa bersedia kalau ketua kita minta sesuatu, minta laporan, kita kena bersedia untuk buat laporan. Kalau kata ketua beritahu kita nak bermesyuarat, so kena bersedia lah. Tapi ketua-ketua tu pun kalau nak mesyuarat pun tolonglah bagi notis awal. Macam tu ada kawan saya buat grup nak try Google Meet lah. Orang tengah sedap baring kat depan tengok TV, tak tengok dia terus call. So memang tak ada ready lah. So kalau boleh macam kita mesyuarat biasa sebelum ni, bagi notis awal, bagi maklumat mesyuarat bila nak mula. So kalau boleh sehari sebelum lah. Tambah yang perempuan nak betul tudung, nak make up. Sebab kalau tak make up ni takut bos tak kenal. So nak kena make up, nak kena ready lah secantik yang mungkin. Okey, jadual bekerja dan tugasan. Kita dah juh pada bos, dah juh pada ketua. So buatlah jadual sendiri dan tugasan. Dan ketua kita, penyelia pun boleh berbincang kerja-kerja yang perlu dibuat, tugasan yang perlu dijalankan lah. So kalau kata tambahlah dengan di samping kita bekerja dari rumah, kita kena juga buat kerja rumah. Yalah, anak tak pergi sekolah, suami pun tak kerja, duduk rumah, nak kena masak pula yang perempuan ni. So buat jadual dengan teratur. Beritahu kat bos, saya pukul 12 nak kena masak, so minta bos tak payah ganggu lah, nak kena masak apa semua. Kecuali kalau hal urgent tu, bolehlah kita kacau sikit staff kita. Buat macam biasa juga, kalau pukul 1, pukul 2 tu dah shower, kita rehatlah tanda shower tu. Kalau ada masa rehat, secara sebelum ni memang ketua kita ada budi bicara bagi rehat minum pagi setengah jam lah kita minum. Dan ketua-ketua ataupun bos-bos penyelia-penyelia, kalau dah pukul 1, pukul 2 tu dan shower, kalau boleh janganlah kita kacau pekerja kita, janganlah kacau staff kita, bagilah dia masa untuk berehat jugalah. Dan kalau boleh tak ada hal urgent tu, selepas pukul 5 cukuplah kita bekerja dari rumah. Sebab selalu memang dah kerja pun 8.5 atau macam yang saya cakap tadi, kita bekerja di rumah dan kena buat kerja rumah. So macam-macam lagi nak kena buat. So minta semua bertimbang rasa lah. Kalau tak ada hal yang urgent, kita boleh, tak perlu kita ganggu. Kalau hal urgent memerlukan, memang tugas yang memerlukan segera, bolehlah kita kontak. Yang macam saya cakap tadi, semua kita kena bersedia lah. Kalau hal itu urgent, atau kita minta kita buat, kita kena buat lah. Kurangkan andaian, berikan kepercayaan. Kerja kita, ahli kumpulan kita tak ada di depan mata, semua berhubung dengan WhatsApp. Laratlah kita nak buka video setiap hari. So berhubung dengan WhatsApp, kita kena takut ada prasangka pula lah. Betul ke staff kita ni buat kerja, tengok kat rumah asyik duk minum, duk adik stres, duk minum, duk masak tu, duk buat apa yang baru ni depan mesin Nescafe tu, saya pun lupa dah, duk buat roti canai. Kurangkan andaian, kita berikan kepercayaan bahawa staff kita tu memang tengah buat kerja. Dan yang paling mudah caranya, kita pun buat kerja, sebab selalunya orang yang berprasangka buruk sebab dia buat benda tu. So nak mudah, kita pun buat kerja, so kita akan anggap semua orang akan buat kerja.
So bila jadi macam tu, kita kena petikan KPI berbanding jumlah jam kita bekerja. So kalau kata bos kata laporan kena siap 3 laporan dalam masa seminggu, 3 laporan staff kita dah siapkan, kita anggap staff kita dah siap bekerja. Okey, dah bila staff atau ketua kita dah bagi keputusan macam tu, janganlah ambil kesempatan. Kalau bos kata okey minggu ni saya bagi kerja ni, saya nak siap petang sekali, petang nantilah, kita pun kira buat sejam dah settle, lepas tu kita mula pergi merata tak buat kerja kat rumah sebab kata bos kata dia ada report petang ni, padahal banyak lagi benda yang kita belum buat lah. So jangan ambil kesempatan atas kepercayaan yang diberikan pada kita lah. Okey, persediaan kumpulan kita, kumpulan kerja kita, macam saya cakap tadi, kita tetapkan KPI masa maklum balas mesej. Sebab siapa puasa ada setengahnya bila kita bincang dia buat tak tahu saja, tak berbalas mesej, tak maklumkan. So kita boleh tetapkan. Mungkin kalau kata kita bagi arahan ataupun kita nak maklumat, beritahu kat di kumpulan semua benda ni, kita minta maklum balas selewat-lewatnya setengah jam selepas kita maklumkan dalam tu lah. So kalau kita tak ada maklumat, sebenarnya yang kita pun selalu buat benda macam ni lah. Sama ada tunjuk ikon okey, emoji okey, jari 3 tu, tapi yang tu tak apa cantik lah sebab tak seperti macam tu lah. Sekurang-kurangnya kita tulis lah okey bos, okey, yang tu yang kita boleh buat. Dan kalau kata tak ada maklumat tu, maklumkan dekat bawah, okey saya akan cuba cari maklumat ni dengan seberapa kadar yang segera. Okey, saya dah cakap tadi, sebetulnya saya cakap tadi senaraikan tugas yang perlu diselesaikan. So kalau minggu tu kita nak kena buat 5 dan 3 report, bagi tahu saya okey minggu ni kita ada 3 laporan perlu diselesaikan, kita minta hantar pada hari Khamis ataupun hari Jumaat lah. Sebab hari bekerja di Kedah hari Khamis, so hari Khamis hari last kita minta sebab kita nak present pada hari Ahad. Okey, laporan yang perlu sama ada nak buat pelaporan setiap hari ataupun pelaporan apabila selesai, tapi pelaporan apabila selesai ni agak bahayalah. Selagi tak selesai dia tak buat report pun. So saya jalankan gunakan pelaporan tu setiap hari ataupun bagi masalah 2 hari sekali kena hantar report. Yang tu lebih memudahkan lah. Yang penting berbincang sama ahli kumpulan, sama staff, macam mana cara kita nak buat ni lah. Okey, ni antara contoh-contoh komunikasi lisan yang boleh kita gunakan lah. Biasanya komunikasi lisan ni kita tidak masalah sangat untuk bekerja dari rumah. Sebab benda ni memang kita pakai dah pun. Cuma medium yang kita gunakan ni lain. Kita gunakan medium media sosial. Kita gunakan macam kita gunakan sekarang dah, Google Meet, Clockify, Google Classroom untuk mengajar, dan Zoom. Tapi Zoom mereka dah dimaklumkan bahawa tidak selamat untuk digunakan lah, kebocoran maklumat. So ada berapa lagi benda yang kita boleh gunakan. Okey, kalau komunikasi teks macam biasalah, yang paling banyak guna ialah WhatsApp. So satu lagi kajian laporan pada Digital News Report 2017. Rakyat Malaysia pengguna aplikasi WhatsApp terbanyak di dunia seperti yang dilaporkan lah, iaitu 51% bagi mendapatkan maklumat dan berkongsi cerita. So bukan alasan untuk kita tak boleh berhubung, tak boleh berkomunikasi semasa bekerja di rumah ni lah. Sebab kita pun dah menunjukkan kehebatan kita, pengguna WhatsApp terbanyak di dunia. Walaupun rakyat Malaysia 30 juta lebih, tapi dah berjaya mengalahkan negara-negara lain yang lagi besar lah. Okey, komunikasi adalah satu proses, kita masih buat komunikasi pula lah. Satu proses menghantar dan menerima mesej, berkongsi, bertukar idea, maklumat dan perasaan, dan proses interaksi antara manusia. Saya ada pula tanya, dengan kucing saya berinteraksi juga. Mungkin setengah orang bolehlah ada kehebatan boleh bercakap dengan kucing, tapi kalau ikut proses komunikasi ni, dia akan proses komunikasi kita akan masuk sebentar lagi, saya akan tengoklah. So kalau ikutkannya proses interaksi antara manusia lah. Dan komunikasi ni akan dianggap berkesan sekiranya mesej difahami dan dengan tepat dan jelas oleh penerima. So menghantar mesej
sama ada melalui lisan, melalui tulisan, dan penerima memahami mesej tersebut. So yang ni yang saya kata tadi, proses interaksi antara manusia. Setengah pada kita mungkin ada orang kata kucing ni faham apa yang kita cakap, dan anjing pun kalau setengah tu kita tengok, kalau kita suruh duduk, kalau kita suruh duduk, anjing tu duduk, tapi kita tak faham apa yang kucing cakap, apa yang anjing tu menyalak. So kita tak anggap komunikasi itu akan berkesan lah. Dan sekiranya ada berlaku perubahan, sekiranya dihadaki oleh sebelah pihak, perubahan yang dihadaki itu mestilah dipersetujui oleh penerima dan penghantar, barulah dianggap berkesan. Sekejap sekian, nak mudah cerita, kalau hantar mesej tak bergaduh tu, maknanya komunikasi itu berkesan lah. Kalau bagi mesej tu bergaduh tak puas-hati, maknanya komunikasi kita tu tak berkesan. Okey, proses komunikasi macam saya cakap tadi lah, benda yang sama sahaja, tak kisahlah bekerja di rumah ke, bekerja di pejabat lah, kat mana pun prosesnya sama sahaja. Penghantar akan encode-kan ataupun akan encode ni akan terjemahkan dia punya hasrat tu dalam bentuk mesej, tak kisahlah lisan ataupun penulisan, dan akan dihantar kepada penerima, dan sebelum tu penerima akan diikutkan mesej tersebut untuk dia memahami, dan maklum balas akan diberi semula pada penghantar lah, menggunakan medium yang di tengah tu medium, menggunakan medium yang bersesuaian. Dan biasalah kalau proses komunikasi ni akan ada gangguan. So mungkin kalau kata gangguan semasa proses biasa, gangguan emosi dan lain-lain, kalau semasa kita menggunakan media sosial ni, mungkin melibatkan internet tak stabil macam yang alasan diberi sebentar tadi lah, dan benda-benda lain, proses persekitaran dan kesemuanya. Okey, ni adalah halangan dan ataupun gangguan komunikasi. Okey, pertamanya pemahaman yang berbeza. Tambah bila komunikasi secara tulisan ni, secara teks memang agak berisiko untuk berbeza fahaman lah. Saya pinjam set ayat anak Cik Zul Azri dan Pak Hafzan lah. Baru ni saya baca status Pak Hafzan. Anak dah tanya kepada Pak Hafzan, Mama, ada tak pemain, tulisan dia lah, ada tak pemain bola sepak wanita? First time saya baca, saya anggap ayat tu macam ni kalau kita cakap lah, Mama, ada tak pemain bola sepak wanita? So kalau diterjemahkan, pemain bola tu dia sepak wanita. Ayat yang first time saya baca lah. Tapi bila baca ayat seterusnya, oh rupanya ada tak pemain bola sepak wanita, wanita yang bermain, wanita bermain bola lah. So situ yang baru kita faham. So penulisan ni agak berisiko untuk disalah tafsir. Satu lagi contoh, seorang lelaki ni WhatsApp kat budak perempuan ni, you dah kat mana? So yang perempuan ni pun jawab, I ada kat you. Lelaki ni pun rasa awet ni bagi pick up line kat dia lah, ada dekat sebelah dia. Padahal ada kat you tu rupanya awet tu ada dekat universiti, bukannya ada sebelah lelaki tu pun. So memang risiko salah tafsir tu memang tinggi lah. Seterusnya, maklumat tidak mencukupi. Itulah kalau kata bekerja dari rumah ni, kadang bila bos minta maklumat tu memang kita suka nak cari lah, sebab file pun tak ada kat kita. So kita nak kena, kalau memerlukan tempoh, kita beritahu kat ketua lah, kat bos kita, okay, saya memerlukan, bagi saya masa untuk saya cari maklumat tersebut lah. Dan kalau kata maklumat tu memang tak ada, beritahu siap-siap, maklumat ni saya tak ada. Tapi kalau kata contoh macam saya kat sini, Cik Ismi ni memang power pasal maklumat ni, so kita beritahu Cik Ismi ada maklumat ni, insyaAllah saya akan cuba dapatkan pada Cik Ismi. Okey, perkataan berlapis ataupun kesan. Setengah orang ni, segelintir orang dia suka berkias-kias kalau dapat arahan apa semua dan berlapis, tapi agak malang kalau yang berkomunikasi dengan dia tu seorang yang straightforward, tak suka berkias. Contohnya lah, selalu kita pun kemudian saya pun agak kurang sikit lah kalau mesyuarat start ke 8 ni, sebab kita baru nak start je.
setengah tu bila ketua kita bagi arahan, okey mesyuarat bermula pukul 8. Nak cakap, nak minta lewat, nampak macam ni sangat. So katalah kat ketua kita, bos pukul 8 tu lewat lah, awak kita tak mula pukul 7. Yang bos pun agak lurus. So tak apalah, macam tu kita start 7.30. So komunikasi tu macam yang contoh mesti berkesan tu memang tak berkesan lah, sebab perubahan yang dihendaki tu tak disetujui oleh kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya tiada tumpuan, punca diragukan. So macam saya cakap sebentar tadi, saya pun ada cakap tadi, kalau kata punca maklumat tu memang meragukan, kita tak perlulah bagi maklumat tu. Kalau boleh kita tengok maklumat tu memang sahih, barulah kita gunakan maklumat tersebut. Seterusnya, tiada tumpuan. Yang ni pun agak berisiko lah bila duduk di rumah ni. Adakah kita datang ke pejabat pun, bila ada masalah kat rumah, kita terbawa-bawa masuk ke pejabat. So kalau bekerja dari rumah ni, lagi terbawa-bawa lah. Sebab tu kita kena sediakan ruang untuk kita bekerja dari rumah. Sebab sebelum ni memang kita ada cakap dah, kalau ada masalah kat rumah, masalah rumah tangga, sampai kat pagar UiTM tu, gantung sekejap kat pagar, balik sekejap, ambil balik sertakan masalah tu. So kalau bekerja pada rumah ni, nak masuk bilik ataupun ruang kita bekerja tu letak siap kat mana-mana, lebuh dalam kabinet ke, kita letak kat situ, itu kita konsentrate pada kerja kita. Seterusnya, seketat emosi. Kalau rasa emosi tak stabil tu, tak perlulah kita berkomunikasi, sebab lagi jadi punca pergaduhan. So kita pun jadi kurang berminat. Kita cakap tadi lah, tidak berminat lah. Okay, seterusnya prasangka. Macam yang kita cakap tadi, jangan wujudkan prasangka masa bekerja pada rumah. Lagi bila kita cakap benda ni tu, kata laporan dahsyat yang kita kata bersihkan budak ni dah buat je. Sebab tadi aku tengok wife dia update status tengah makan roti canai kat rumah. So prasangka tu memang ada sekeliling tempat tempat yang tempat yang menerima pergerakannya daripada orang lain. Dengan kita buat kat meja makan, sebab nak pergi dapur segi lalu kat meja makan, orang lalu belakang. Sebab baru ni, siapa tak tengok video tu, ada video wife dia tengah meeting, husband dia lalu belakang dengan keadaan yang agak mengaibkan lah. So kalau boleh kurangkan, kalau tak ada bilik, cari tempat yang memang korang lalu. Macam Cik Rafizi kat rumah dia ada swimming pool, nak buat kat tepi swimming pool pun okey lah. Cuma beritahu siap-siap, ayah nak start kerja 8.5, so siapa-siapa jangan mandi kat tepi swimming pool ni, beritahu siap-siap lah. Memang kat tepi mandi memang tak lalu lah kat swimming pool Cik Rafizi tu. Okey, komunikasi lisan macam saya cakap tadi, bagi saya tak ada perbezaan antara bekerja seperti lazimnya bekerja di rumah ataupun bekerja di pejabat ataupun bekerja dari rumah. Kalau kata contoh macam LAD buat kursus ni, so ada notis awan, dia dah maklumkan, dan kepada saya pada minggu lepas lagi Cik Rafizi dah maklumkan saya perlu bagi ceramah berkenaan tajuk ni, dan pada semua-semua yang masuk ni, mana LAD dah maklumkan ada satu kursus akan dijalankan pada hari ini. So tu sama juga macam kita buat sebelum ni, sebelum pelaksanaan, kalau mesyuarat tu, sebelum mesyuarat kena sediakan makluman panggilan mesyuarat, dalam mesyuarat kena sediakan. Okey, yang ni tak sama.
sebelum ni kita kena order makan. So untuk kali ni kalau mesyuarat bekerja di rumah ni tak perlulah sediakan makan. Masing-masing makanlah kat rumah dulu. Saya sebelum main ni pun tadi saya dah makan roti siap-siap sebab kedai tak buka, so beli roti kat 7E makan siap-siap. Dan kebetulan tadi sebelum main saya nampak lori Gardenia kat depan rumah. Sebab memanglah dia main pukul 8, so memang saya beli roti dulu. Kadang-kadang beli sekali roti ban, makan sekali. Okey, seterusnya pelaksanaan macam ni lah. Kalau mesyuarat akan jalan lah. Dan selepas habis mesyuarat akan ada pasca mesyuarat, akan ada pasca khusus. So selepas ni mungkin Cik Rafizi kata dia akan bagi link, dia akan uploadkan slide saya ni dalam sama ada web ataupun apa yang berkaitan dengan LED lah. Dan kena ada mesyuarat, jangan lupa sesuai mesyuarat, buat minit mesyuarat dan edarkan kepada ahli-ahli mesyuarat. Okey, untuk kelas akademik dah bermula dah kelas. Keadaran pelajar kena ambil dan pengajaran-pengajaran tetap jalan cuma dalam medium yang lain lah. Tak perlu ke kelas secara online. Dan doakan semua syarah dan ahli-ahli akademik agar dapat belajar dengan kira-kira lah dan berjalan dengan lancar semua benda ni. Okey, pada peserta ahli mesyuarat membuat persediaan secukupnya. Macam yang saya dah cakap tadi, boleh pakaian tu pakaian bersesuaian lah. Kalau kata tak boleh nak pakai sampai ke bawah tu, cukuplah atas ni sebab dalam video ni pun nampak kat atas lah. So mungkin kalau kita suruh siapa-siapa bangun, saya silap ada yang lelaki tu pakai selok pendek, pakai kain plekat, baju smart ni, ada yang pakai tie, ada yang pakai kemeja, tapi bangun bawah selok pendek. Yang perempuan mungkin kain batik. Ada juga kawan saya beritahu dia pakai tidak kot yang lepas sampai lutut tu, tapi atas tudung spek semua cukup, make up pun cukup, tapi bawah tak lengkap lah. So cukuplah setakat tu yang kita kena sediakan, pakai secukupnya. Macam sekali make up pun kenalah make up sikit kalau yang perempuan tu, takut sekali bos kita tak kenal. Kalau sebelum ni office pakai jelak, pakai foundation, pakai apa lagi tu macam-macam lah dia pakai. Tapi bila main syarat ni time buat online tak pakai semua, takut bos tak kenal lah. So jadi bagi semua orang kenal kita lah. Saya pun takut orang tak pakai kenal lah. First time buat rambut agak nipis, dah botakkan kepala dah tu sebab kena gunting tak buka. So benda baru, gunting rambut sendiri, pakai mesin, arah sendiri lah rambut ni. Okey, ruang dan tempat yang paling minimal gangguan macam saya cakap tadi, supaya tak ada gangguan komunikasi sesama kita lah. Dan tidak terlalu santaikan diri. Sebab ni bila kita berada dalam keadaan yang santai, mungkin kita agak kurang berasa kita kurang profesional, kita kurang serius lah. Sebab tu saya datang kat office, saya minta kebenaran pada ketua saya untuk datang office untuk adakan personal lah. Dia dapat mood serius. Saya takut saya duduk rumah lagi tak serius pada seperti sekarang ni lah. So dengan saya santaikan diri, anggap juga kita buat kerja seperti secara lazimnya yang saya ulang banyak kali lah. Okey, ni etika kalau komunikasi kita secara tulisan, secara teks, ada gangguan lah tu. So sebab tu kita kena pilih tempat yang kurang gangguan. Pertama sekali kalau nak masukkan, nak buat grup, mohon izin dahulu pada orang-orang ataupun individu yang kita nak masukkan dalam grup tu lah. Sebab sekali buat grup main masuk, orang pun tak tahu apa yang kita nak buat grup tu untuk tujuan apa. Maklumkan dulu pada ahli grup yang kita nak masukkan apa tujuan grup tersebut. Dan kalau perbincangan dalam aku raikanlah perbezaan pendapat, jangan tahu kita bangkang. Off mic kan? Off mic? Ada off dah. Off mic kan? Google time off mic. Okay, raikan pendapat pun kita raikan dulu. Kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Selepas tu baru kita tahu, baru kita beritahu apa bezanya, apa bezanya pendapat, sepatutnya kenapa tak boleh buat benda tu. Maklumkan pada pihak tersebut lah. Okey, ajaran penuh dan ayat jelas. Macam contoh saya bagi tadi, kalau ada kad U, bagi tahulah ada kad mesti.
Kalau kata macam ayat anak Cik Zul Azri tadi, pemain bola sepak wanita kena beritahu dengan jelas lah, pemain bola sepak wanita, supaya tak berlaku salah faham lah. Okey, seterusnya, elakkan berkongsi mesej yang kontroversi, belum sahih atau separuh benar. So, tak maaf. So, kalau mesej tu rasa tak apa betul, tak perlulah. Tak apa betul, tak sahih, tak perlulah kita kongsikan. Dan kalau mesej agak kontroversi macam baru ni, dalam ada satu grup tu lah, penyebaran satu gambar, padahal gambar tu nampak agak kontroversi tapi dah terviral, kesian sahabat tu menjadikan satu kontroversi agak adalah gambar dia tu. So tak perlulah kongsi benda-benda yang macam tu, kongsi benda yang betul, benda yang sesuai lah. Seterusnya, jangan monopoli perbualan. Nak tunjuk hero, nak tunjuk hebat, dia seorang nak cakap. So kalau dalam WhatsApp tu, dalam WhatsApp group, dia seorang dia reply, sampai orang lain nak cari maklumat tak jumpa dah sebab dia reply sampai kat notification tengok ada lebih kurang 200 mesej. Tengok 200 mesej orang sama sahaja. So bagilah peluang pada orang lain untuk berbuat sama, untuk jadi hero bersama-sama. Tak perlulah jadi hero tamil, seorang je hero, kita bersama-sama menjadi hero dalam kumpulan kerja kita lah. Okey, saling memahami, berlapang dada dan bersangka baik macam saya cakap tadi. Tak perlu ada prasangka, beri kepercayaan kepada semua. Okey, letakkan perkara dalam masa perbincangan. Kalau kata nak berbincang tu, kita buat macam ni supaya memberi peluang kepada ahli kumpulan untuk bersedia lah. Mungkin kata petang ni kita nak buat perbincangan berkenaan dengan, kalau orang CP, perbincangan berkenaan dengan student yang masih lagi berada di kampus, kita nak bincang macam mana kalau kita kena hantar. So kita kena beritahu maklumat awal lah. Dan kalau boleh tetapkan masa perbincangan. Kalau kita pukul 2 sampai pukul 4, pukul 2 sampai pukul 4 lah. Sebab macam yang saya duk ulang tadi lah, bekerja dari rumah dan bekerja rumah. So kita ada banyak benda nak kena buat. Dan time-time ni lah banyak benda kita kena mesyuarat online. So bagi kita supaya kita boleh atur kita punya perbincangan itulah dan memberi sepenuh tumpuan. Okey, seterusnya teguran dalam komunikasi ni perlu berhemah lah. Kalau kata nak tegur tu tak perlu maki-maki, mungkin mulakan dengan pujian, tapi kita beri satu teguran kalau benda tu silap lah. Dan saya percaya dalam grup tu mungkin kita bersama ketua kita pun ada dalam satu grup. Senang cerita, kalau kita ada 3 lapisan lah, mungkin di kampus ni ada rektor, ketua kita dan kita. So kalau ketua kita bagi maklumat yang salah atau maklumat tak mencukupi, kalau boleh kita janganlah tegur ketua kita dalam grup tersebut. Contohnya lah, kalau kata senang saya bagi contoh CP lah sebab saya duduk CP, soalan minta senarai pelajar yang berada di kampus, senarai pelajar kampus yang tak dapat pulang ke kampung. So ketua kita bagi senarai pelajar yang berada di kolej, tak termasuk senarai NR. Kita pula pergi beritahu dalam grup tu, bos dalam ni senarai NR tak masuk lagi. So kalau boleh janganlah buat macam tu lah. Jagalah nak kata aib jugalah. Sagi orang akan berprasangka ketua kita ni tak tahu apa, tak buat kerja. So tegur, PM dia terus bagi tahu kat ketua kita, bos senarai NR tak termasukkan lagi. So minta bos kita masuk. Kalau bos tak ada maklumat, kita bagi maklumat tu kepada bos dan minta dia yang masukkan lah. Okey, halangan dan keburukan komunikasi ni lah masa kita bekerja di rumah ni menggunakan media-media lain ni, utamanya ketinggalan info dan maklumat. Dalam grup WhatsApp, mungkin grup WhatsApp tu kita ada lebih kurang 200 orang. So bila bos bagi maklumat, kita pun semua orang tunjuk best. Okay, terima kasih atas maklumat. Okay, noted. Kita tak buka setengah jam, tengok-tengok dah 200 tu, kita dah tengok apa benda yang noted, apa benda terima kasih.
So kita dah ketinggalan info dan maklumat. Sebab tu kita kena sentiasa ada di tangan lah, supaya kita tak ketinggalan maklumat yang diberikan. Macam saya cakap banyak kali tadi, wujud prasangka yang ni kita tak boleh nak elak 100% lah. Sebab biasalah ada penghasut, ada syaitan kiri kanan kita, sekeliling kita yang akan masuk untuk kita berprasangka buruk pada orang lain. So kalau boleh tolaklah bila rasa berprasangka buruk, istighfarlah banyak-banyak, kita berprasangka yang baik sahaja. Okey, gangguan-gangguan lain macam saya cakap tadi lah, macam sebelum ni lah, saya lagi dengar suara anak, saya lagi tengah-tengah tu tak maklumkan dekat wife, kata ada masyarakat kita lupa nak maklumkan, saya lagi ada gangguan lain, wife kata suruh minta pergi kedai telur habis. Wife kata, bang, lori Gardenia sampai kat kedai depan tu pukul 8, kita nak kena ligan lori Gardenia lagi. Dan seterusnya mungkin menjadi tekanan kepada pekerja. Sebab macam saya cakap tadi, setengah ketua ataupun kita sendiri, saya pun kadang-kadang buat benda ni, minta makluman pukul 10.30 malam, kita dah nak rehat pukul 10.30 malam, bos telefon. Kalau benda tak urgent tu tak perlulah kita minta. Kalau urgent tu, maksudnya kalau benda urgent tu staff kita dan kita pun akan faham lah kalau benda tu urgent. Kalau benda tak urgent tu tak perlulah kita kacau orang kita lah. Seterusnya, kebocoran maklumat macam yang saya ada sebut tadi pasal aplikasi Zoom. Saya tak sure lah sama ada, mungkin ada cara lain untuk memastikan kebocoran maklumat lah. Dari segi, bukan sahaja dari segi aplikasi yang tak selamat, mungkin saya pun dah berusaha buruk lah. Mungkin ada kalangan kita yang membocorkan maklumat. Kadang maklumat tu baru kita nak bincang. Contoh macam baru ni lah, mungkin kita nak hantar student kita balik, kita baru nak bincang macam mana cara nak hantar, tapi kawan kita forward kat group lain, okay, student boleh balik. Siap, bila forward tu beritahu pula, apa yang beritahu kat orang lain lah, ni aku jatuh. So dah bocor dah maklumat, yang orang dapat ni pun sambung pula, ni jangan beritahu kat orang lain lah, ni dapat beritahu kat aku saja. So very habis satu Kedah datang, satu Malaysia datang, kodonan student boleh balik, padahal kita baru bincang macam mana kita nak hantar student balik kalau diarahkan, bukannya kata nak kena hantar student balik. So harap semua jaga, boleh menjaga kerasaan maklumat lah. Okey, kebaikannya kerja lebih fleksibel lah. So bukan kata kita boleh rasa nak kerja berkenan sampai 10 malam, kita kerja nak 10 malam. Maksud saya kat sini, kita dah duduk kat rumah, so kita yang buat kerja sendiri, kita boleh atur macam mana kita nak buat. Cuma make sure kalau kata tadi kita sediakan, kita bagi KPI, kena sediakan 3 laporan lah kita siapkan, tapi masa kita nak buat tu terpulang tak kita lah. Okey, sebenarnya dapat memberi tumpuan serentak. Maksud saya serentak kat sini, kita boleh bagi tumpuan kepada keluarga, kepada rumah dan kepada kerja. Sebab kita buat kerja pada rumah, kecuali lah kalau benda tu urgent, perlu mesyuarat, ahli keluarga perlu memahami lah. Time tu kita tak boleh bagi tumpuan. Tapi itulah, anak kita pun tak faham, setengah anak tak faham. Macam saya cakap tadi, anak saya yang tadika tu bila dia bercuti, dia anggap kita pun bercuti, so dia nak penumpuan kat dia lah. So kita terang elok kat dia, tapi jangan pula sekali takut nak ganggu, ada yang bagi ubat batuk kat anak, suruh bagi tidur lah. Nak bagi petua, selalu petua yang kawan-kawan saya bagi, satu bagi makan kacang, tak pun nak lagi lama bagi makan kacang pistachio, sebab nak kopiak pun agak lama agak lah, susah sikit budak nak kopiak ni. Okay, sebenarnya kita mempelajari perkara baru pada masa sekarang. Sebenarnya kita tak tahu pun adanya Google Meet, tak tahu pun ada Google Classroom, tak tahu ada Clockify, tak tahu ada Webex tu, apa semua tu kita tak tahu. So sekarang ni kita tahu. Sebab pasal Google Hangout ni, sebelum ni bila kita start mulakan platform Gmail, saya pun mula tu saya confuse, awak gambar cik sini keluar ke tepi, rupanya dia pelawar saya untuk masuk Hangout tu lah. So mana kita dah belajar perkara baru.
So cara ni pun saya pun dah rasa pengalaman dah perkara baru buat kursus online. So terima kasih sekali lagi pada IID kerana memberi peluang saya buat merasa perkara baru lah. Dan seterusnya perkhidmatan ni meliputi semua orang lah. Bil elektrik kampus dapat dijimatkan sebab tak ramai dekat kampus. Bil layak pun jimat. Cuma bil api, bil air kita pula lah yang agak naik lah sebab kita selesai dekat rumah. Tapi kita jimat pula dari segi minyak kereta. Saya isi minyak kereta saya dah hampir sekat seminggu je, baru ada lagi 2-3 bar lagi. Kalau sebenarnya kalau main kerja isi full time 2-3 hari habis dah. So memang agak menjimatkan lah, tambah dengan harga petrol lah dah tinggal lebih kurang RM1.30, memang banyak penjimatan pada masa sekarang. So tu antara kebaikan yang kita dapat lah. Saya rasa so terima kasih pada saya, pada yang sudi masih lagi mendengar. Sekiranya ada maklum balas ataupun soalan ataupun nak berkongsi pendapat, boleh kita buat sekarang lah. So saya buka kepada semua untuk berkongsi pendapat apa semua. Allah, banyaknya mesej, 100 lebih dah. So ada sebarang soalan dan saya serah ke Cik Linda kat rumah pun boleh dapat ilmu. Okey, mohon share slide. Cik Rafizi, insyaAllah Cik Rafizi akan uruskan pasal slide. Dia dah beritahu dah saya tadi tak boleh isi kadaran untuk staf Kedah. Staf Kedah insyaAllah rasa Cik Rafizi kita dia akan bagi Google Form, so minta semua isi lah. Okey, kalau yang tak boleh masuk form boleh isi nama dan nombor pekerja di sini tak urus dia. Cik Azwan dah bagi itu, dah kata semua orang boleh isi. Terima kasih Cik Azwan Hamdi Halim, sahabat saya kat Kedah. So saya rasa kalau kata tak boleh ni pulang pada pihak urus dia takbiran masing-masing lah, sama ada saya rasa banyak yang tengok kot benda ni, so kita boleh tengok lah staff yang mana hadir. Okey, banyak ucapan terima kasih juga kepada semua. Dan thank you atas yang baik, tahniah Tuan Hairul. Okey, Muhammad Khairul. Okey, Cik Rizal ni, Cik Rizal ID ni, Cik Rizal Kampung Gajah lah. So terima kasih Cik Rizal, lama tak jumpa Cik Rizal ni. Okey, link untuk semua ke staf Kedah saja, nanti pihak ILD akan masukkan dalam jam khusus lah. Okey, dan okey, kehadiran terhad minta isi cepat-cepat. Macam mana? Tu ada Google Form, dia orang bagi link, buka dekat mesej tu, dekat chat ada link kat situ, boleh isi Google Form tu lah. Dan tak ada soalan ni Cik Rafizi. Rasanya hebatlah saya ni bagi ni. Okey, minta komunikasi berhemah, written communication the trust. Kehadiran sudah yang rekod kehadiran 194 nak tanya. Ya, sila. Untuk isi form kehadiran tu mana? Oh, itu soalan tak berkaitan tu. Kalau nak tanya soalan yang berkait dengan tajuk ceramah saja. Nak isi form tu kita nak isi kehadiran kita dah share dalam chat box. Okay. Kat line ni puan, sebelah tepi ni tengok ada chat tu, puan boleh buka kat situ ada link dia lah. Tapi terhad ni kalau lambat habis lambat tak bisa jangkau Cik Rafizi kan? Ya. Okey. Tengok dalam chat box. Ada sikit telinga pakai earphone. Okey, tak payah pakai. Gangguan ni macam misalnya macam sahabat tadi, komunikasi akan ada gangguan. So cubalah elakkan gangguan tersebut. Off mic. Cik Rafizi minta tak boleh isi lah ni permission. Pakai Google account, insya-Allah boleh. Kena pakai email UiTM. Ya, pakai email saja. Pakai email UiTM. Masuk dekat dalam chat ni boleh ke?
Tak, saya Cadangan. email UiTM ni. Tidak diterima. Cadangan apa ni? Right. Cadangan masukkan nama dan nombor pekerja dalam chat ni. Bagi yang tidak boleh mengisi dalam form. Google Form Susah tu kena buat macam tu. Dalam chat tak boleh. Dalam chat ni tak boleh Nak cari balik tu susah lah tu bagi pendapat saya lah. Tak boleh. Tak, kalau kita boleh buktikan so that PTJ boleh masukkan sendiri. Kalau terhad macam mana? Sebab kalau 194 dekat sini ada 2 lebih tu. Sekarang dah 2. Kita dah terima respon 225 sekarang. Oh, dah lebih lah. Lebih. Cik. Bahayanya dah Kita lebih. hanya akan buka sehingga 11.15. Lepas tu ada ceramah. Kalau tak ada soalan, ceramah kita dah habis lah. Okey. Respon Farawan. Terima kasih banyak Encik Nizam. Sama-sama. Okey, bersetuju pendapat saya. Retake ni